Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan untuk kita sama-sama mengulang kaji pelajaran yang mana pada kali ini kita nak tengok ataupun kita nak bincang ataupun kita nak belajar berkaitan dengan subjek fiqh, iaitu tajuknya adalah solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Kita bila dengar je perkataan jamak dan qasar ni, mungkin ada yang telah familiar, mungkin yang pernah ikut mak ayah travel ke mana-mana je lah, pergi bercuti ke, pergi balik kampung ke, mesti kita akan terdedah dengan solat jamak dan qasar ini. Untuk kita pada kali ini kita nak belajar berkaitan dengan apa yang dimaksudkan ataupun macam mana cara nak menunaikan solat jamak dan qasar ini. Nama pun solat mestilah berkaitan dengan solat, dan ini solat jamak dan qasar ini berkaitan dengan solat fardu 5 waktu yang kita kerjakan. Tetapi ada rukhsah, ada keringanan, ada cara nak melakukan solat itu apabila kita sedang bermusafir. Kita tengok pengertian. Pengertian. Solat jamak. Solat jamak ni adalah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Contohnya kita nak solat Zuhur dengan Asar, kemudian kita buat dua solat ini dalam satu waktu sahaja. Itu kita akan kupas lepas ni. Kita akan tengok lepas ni. Kemudian pengertian solat qasar. Solat qasar ini memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja. Sebab tu dia dipanggil qasar, memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja. Kita faham melalui pengertian ni ataupun definisi ni, kita faham yang boleh diqasarkan ataupun yang boleh dipendekkan cuma solat fardu yang ada 4 rakaat sahaja, iaitu yang masuk dalam kategori ini adalah solat isyak, solat zuhur dan solat asar. Next. Bahagian solat jamak. Kita tengok apa pembahagian solat jamak ni. Yang pertama jamak takdim, iaitu jamak himpunan yang mendahulukan. Apa maksud dia? Menunaikan solat asar dan zuhur dalam waktu solat zuhur. Menunaikan solat asar dan zuhur dalam waktu solat zuhur, serta maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Itu jamak takdim. Mendahulukan. Ambil solat yang kedua masuk ke dalam waktu solat yang pertama. Zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Dia tak ada asar dengan maghrib ke, tak ada. Dia dua kategori ni saja. Kemudian yang kedua jamak takhir, iaitu mengakhirkan macam mana? Menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu asar, ataupun maghrib dan isyak dalam waktu isyak.
Tadi jamak takdim tadi mendahulukan kita solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur, dan solat Maghrib dan Isyak dalam waktu Maghrib. Yang ni jamak takhir mengakhirkan. Maksudnya dalam keadaan kita bermusafir tu, kita tak berhenti solat Zuhur. Kemudian kita niatkan untuk solat jamak takhir. Kita kata tak apalah. Memandangkan kat sini susah nak cari surau, awak duduk dalam dalam perjalanan yang highway-nya tak ada tempat persinggahan dan sebagainya, awak pun niatkan dalam hati, aku nak solat waktu Zuhur di dalam waktu Asar nanti. Itu dipanggil jamak takhir, iaitu mengakhirkan Zuhur dan Asar dalam waktu Asar, kemudian Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak. Okey. Kemudian dalil solat qasar. Dalil boleh solat memendekkan solat. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Apabila kamu bermusafir, adalah tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk memendekkan solatmu. Okey, itu dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan solat qasar. Okey, kemudian dalil solat jamak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Muaz, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwatut Tabuk, fakana yusalli zuhri wal asri jam'an wal maghrib wal isya jam'an. Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, kami telah keluar bersama Rasulullah ketika perang Tabuk. Kemudian maka baginda telah menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak dan menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara jamak. Okey, Muaz berkata dia telah keluar bersama dengan Rasulullah pada ketika peperangan Tabuk. Maka dia tengok baginda Rasulullah tunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak. Maksudnya dua sembahyang itu dibuat dalam satu waktu, dihimpunkan dua solat dalam satu waktu, Zuhur dan Asar, dan menunaikan solat Maghrib dan Isyak secara jamak. Rasulullah juga buat solat Maghrib dan solat Isyak secara himpun, maksudnya dalam satu waktu. Okey, syarat solat jamak dan qasar. Okey, apa syarat-syarat solat jamak dan qasar ni? Yang pertama, syarat jamak takdim, solat ditunaikan secara tertib dengan mendahulukan solat Zuhur, kemudian solat Asar, atau solat Maghrib, kemudian solat Isyak. Okey, syarat yang pertama bagi jamak takdim ni adalah kena buat solat yang di awal. Maksudnya kalau sebelum Asar itu mestilah Zuhur. So kita kena solat Zuhur dulu, kemudian kita kena solat Asar. Okey. Macam tu juga solat Maghrib dahulu, kemudian solat Isyak. Ni jamak takdim yang didahulukan. Kemudian yang kedua, berniat menunaikan jamak takdim dalam takbiratul ihram solat pertama. Masa kita solat yang pertama tu, contohnya awak tengah solat Maghrib, awak pun dalam dalam takbiratul ihram tu awak dah niatkan awak nak masukkan sekali solat Isyak nanti ke dalam waktu Maghrib. Okey, kemudian yang ketiga, berturut-turut dalam kedua-dua solat jamak. Berturut-turut ni maksud dia selesai sahaja awak solat Maghrib 3 rakaat, awak terus bangun dan bangun tunaikan solat Isyak. Dia tak boleh nak dah selesai solat Maghrib, keluar dulu, minum kopi dulu, mengetih dulu, kemudian baru datang nak solat jamak takdim dengan solat Isyak. Berturut-turut ni maksudnya selesai je bagi salam solat yang pertama, sama ada Maghrib ataupun Zuhur, maka awak terus bangun untuk solat yang kedua, iaitu Asar ataupun Isyak. Okey, boleh
Kemudian syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir, berniat menjamakkan solat pertama kepada solat yang kedua. Okey, bila kita nak jamak takhir ni, contohnya awak dah masuk waktu zuhur, tapi tak nak berhenti solat lagi. Okey, so kita pun dalam waktu zuhur tu awak niatkan untuk kita jamakkan solat zuhur ini ke dalam waktu asar. Ataupun kita masa dalam perjalanan tu masuk waktu maghrib, kan waktu maghrib ni pendek, nak cari tempat R&R mungkin jauh lagi, awak pun niatkan terus, aku nak solat fardu maghrib di dalam waktu isyak nanti. Tu jamak, syarat jamak takhir. Kemudian yang kedua, syaratnya masih dalam keadaan musafir. Kena kita yakin nak solat yang waktu yang seterusnya tu, sama ada kita nak solat fardu zuhur dalam solat asar ataupun solat maghrib dalam solat isyak tu, pastikan waktu yang kita nak solat nanti kita masih dalam keadaan musafir. Maksudnya masih lagi dalam on the way, masih dalam perjalanan. Okey. Kemudian yang ketiga, syarat solat. Okey, syarat solat qasar, memendekkan. Solat yang boleh dipendekkan. Solat fardu zuhur, solat fardu asar dan solat fardu isyak yang boleh dipendekkan. Apa syarat-syarat dia? Okey, yang pertama, perjalanan yang diharuskan syarak, iaitu bukan bertujuan melakukan maksiat. Perjalanan yang diharuskan syarak ni contohnya balik kampung ke, kita pergi dengan tujuan-tujuan tertentu, pergi bekerja, ada hal-hal yang penting yang memerlukan perjalanan yang jauh. Okay. Bukan untuk tujuan maksiat. Contohnya kita pergi tu kalau betul maksiat, judi ke apa ke, pergi jauh daripada Perlis nak pergi ke Johor contohnya, tapi dengan tujuan yang tak baik. So tak boleh nak solat itu tak boleh nak dipendekkan, nak dikosarkan. Ataupun yang kedua, syarat yang kedua, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah. Okey, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah. Okey, 2 marhalah ni ada macam-macam pendapat. Ada yang kata 80 km, ada yang kata 90 km, ada yang kata 92 km, macam-macam. Tapi kita ambil, awak boleh pegang yang mana yang paling terdekat lah. Kalau kata 80, okey, boleh sampai 80 km, kita dah boleh solat qasar. Okey, kalau kurang daripada tu, contohnya awak buat satu perjalanan, awak pergi mana-mana, tapi dalam keadaan ataupun jarak perjalanan tu cuma 50 km sahaja. So masa tu tak boleh nak solat qasar. Okey, yang ketiga, syarat solat qasar ini tidak mengikut imam yang solat tamam, yang solat sempurna. Maksudnya kita berhenti di satu tempat, contohnya awak berhenti di satu tempat musalla ke, surau ke, masjid ke. Okey, orang yang nak solat qasar ini nak memendekkan solatnya daripada 4 kepada 2 rakaat, tak boleh nak ikut imam yang solat tamam, tak boleh nak ikut imam yang solat dengan 4 rakaat. Awak pun contohnya awak pergi ke masjid, imam baru nak mula solat. Imam dekat masjid itulah dia baru nak mula solat. Awak pun nak pergi solat dengan solat qasar, nak pendekkan solat awak, tapi awak pergi angkat takbir ikut imam yang sedang solat tu. Maka tak boleh. Kena solat asing lah daripada imam tu. Tak boleh nak ikut dia sebab dia solat sempurna. Dia solat 4 rakaat zuhur contohnya. Takkan awak nak berhenti masa 2 rakaat, awak pun imam teruskan rakaat ketiga, awak bagi salam. Tak boleh lah. Okey, kemudian yang keempat, hanya solat 4 rakaat sahaja yang boleh dikosarkan. Okey, kita dah
Ustaz dah bagi tahu dah tadi, hanya solat 4 rakaat sahaja yang boleh dikosarkan. Maksudnya solat subuh tak boleh nak dipendekkan lagi dah, nak jadi satu ke, nak jadi 1.5 ke, tak boleh. Sama juga macam solat fardu maghrib. Maghrib juga tak boleh nak dipendekkan sebab dia ada 3 rakaat saja. Nak pendekkan jadi berapa? Jadi 1.5. Sampai rukuk je awak bagi salam. Tak boleh. Hanya solat 4 rakaat sahaja yang boleh dikosarkan. Okey. Kemudian, perkara yang membolehkan solat jamak dan qasar. Yang pertama, musafir sejauh 2 marhalah. Yang kita bincang tadilah, jarak 2 marhalah tu berapa? Okey. 2 marhalah tu maksudnya 80 ataupun 81 kilometer. Anggarannya sejauh itu. So, kalau awak bermusafir atau melakukan apa-apa perjalanan yang melebihi daripada 80 kilometer, maka awak dah boleh solat jamak dan qasar. Okey. Kemudian yang kedua, musafir yang bertujuan baik. Perkara yang membolehkan solat jamak dan qasar ini ialah bermusafir dengan tujuan yang baik. Yang ketiga, tidak mengikut imam solat sempurna bagi makmum yang berniat qasar. Tadi kita dah bincangkan. Orang yang nak solat qasar, kalau kita nak pendekkan solat kita tak boleh nak ikut belakang imam yang solat dengan sempurna. Kemudian yang keempat, mengetahui syarat-syarat solat jamak dan qasar. Kita tahu tentang syarat-syarat solat jamak dan qasar yang kita dah baca tadi. Kemudian yang kelima, kekal dalam tempoh musafir sehingga selesai solat yang kedua. Maksudnya dalam tempoh musafir kita solat jamak dan qasar itu, kita masih kekal dalam tempoh musafir. Macam mana kekal tu? Contohnya kalau biasanya perjalanan yang panjang ni, macam contoh orang naik kereta api, kan? Kalau naik flight sekejap je, ataupun awak naik flight pergi ke satu negara yang jauh, maka tak payah solat ke? Kena solat juga. Dipanggil dengan solat dalam kenderaan. Maksudnya kalau contoh awak naik kereta api yang mengambil masa sampai 13 jam, 14 jam perjalanan macam tu, kita kena yakin bahawasanya solat yang kita kalau kita solat secara qasar ini, jamak dan qasar ini, selesai solat yang kedua tu, kita masih belum sampai ke tempat yang dituju. Maksudnya banyak lagi masih banyak masa ataupun tempoh perjalanan tu kita belum sampai lagi. Dah selesai solat solat jamak dan qasar tadi, kita himpunkan solat tadi, dah selesai solat, kita tak sampai lagi ke tempat yang kita nak pergi. Itu maksudnya kekal dalam tempoh musafir. Itu syarat dia. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Apa perkara yang boleh membatalkan solat jamak dan qasar? Yang pertama, tiba ke tempat asal sebelum selesai solat yang kedua. Kita sampai di tempat yang kita nak tuju tu sebelum kita selesai solat yang kedua. Solat yang pertama dah selesai. Contohnya awak solat Zuhur 2 rakaat, kemudian nak solat lagi Asar 2 rakaat. Awak dah solat Zuhur, dah siap dah solat Zuhur. Lepas tu awak nak solat Asar, tiba-tiba dah sampai ke stesen kereta api yang tempat kita nak pergi tu. Maka masa tu solat tadi batal. Kalau belum sampai tak apalah. Kemudian yang kedua, berniat menetap di sesuatu tempat tanpa sebarang urusan melebihi tempoh 4 hari. Maksudnya dalam tempoh kita musafir tu, kita
pergi tu tanpa ada urusan, tak ada urusan pun, saja-saja nak pergi je. Dia tak boleh nak jamak dan qasar. Okey. Ya, berniat menetap di sesuatu tempat tanpa sebarang urusan melebihi tempoh 4 hari. Kita duduk je kat tempat yang kita pergi tu saja-saja je, tak ada urusan yang penting. Melebihi 4 hari. Kita tak boleh nak solat jamak dan qasar lah. Sedangkan kalau solat jamak dan qasar ini, contohnya kita daripada KL kan, nak pergi JB katakanlah. So awak ada meeting ke, ada apa-apa sajalah kerja yang awak kena buat. So pada masa tu, dalam tempoh contohnya kena pergi outstation 3 hari. Okay, dalam tempoh 3 hari itu awak masih boleh solat jamak dan qasar walaupun bukan dalam keadaan dalam perjalanan. Okay. Contohnya 1 hari perjalanan daripada KL ke JB, kemudian kerja 3 hari. Okay, katakanlah meeting ada 3 hari. Kemudian hari yang kelima tu dalam perjalanan lagi daripada JB ke KL. Kesemua 5 hari tu awak boleh buat solat jamak dan qasar, janji ataupun dengan alasan ada urusan. Kalau tak ada urusan, tak boleh nak solat jamak dan qasar. Okey. Kemudian, yang ni kita tengok lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, yang pertama solat zuhur dan asar jamak takdim dan qasar. Okey, kita nak solat zuhur dan solat asar, kita nak jamak takdim dan pendekkan solat tu. Maksudnya kita nak solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur dan kita nak pendekkan solat tersebut. Okey, lafaz niatnya usalli fardhuz zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'ut takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar, dihimpunkan solat asar kepadanya, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian kalau kita nak solat, kita dah selesai solat yang pertama, solat zuhur tu, dah bagi salam untuk solat zuhur 2 rakaat, kemudian kita bangun lagi solat asar terus. Usalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri jam'ut takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu asar 2 rakaat qasar, dihimpunkan kepada zuhur jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okay, itu salat zuhur dan asar jamak takdim dan qasar. Okay, yang kedua, solat maghrib dan isyak jamak takdim dan qasar. Okay, kita nak solat maghrib dan isyak di jamak takdim ni maksudnya solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib dan dipendekkan dia, dikosarkan dia. Okey. Lafaz niatnya, ingat waktu maghrib, waktu solat fardu maghrib tak boleh nak dikosarkan. So kita solat macam biasa 3 rakaat dengan lafaz usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya jam'at takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat, dihimpunkan solat isyak kepadanya, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita pun solatlah solat fardu maghrib, selesai 3 rakaat kita bagi salam, maka kita pun bangun terus. Selepas bagi salam, awak pun bangun. Bangun untuk solat isyak. Okey, dengan lafaz usalli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilal maghribi jam'ut takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat qasar, dihimpunkan kepada maghrib, jamak takdim kerana Allah Ta'ala.
Okey. Dua jamak takdim. Kemudian kita nak tengok dua lagi contoh jamak takhir. Ataupun lafaz niat jamak takhir pula. Jamak takhir dan qasar, iaitu yang ketiga solat asar dan zuhur jamak takhir dan qasar. Okey, solat asar dan zuhur jamak takhir, maksudnya kita nak solat zuhur dalam waktu asar kemudian dipendekkan ataupun diqasarkan. Okey, lafaz dia usalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dihimpunkan kepada solat zuhur jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okay, kita pun solatlah asar dulu, solat asar dalam waktu asar. Kita pun solat 2 rakaat, kemudian selesai sahaja bagi salam untuk solat asar tu, kita pun bangun semula, bangun sekali lagi untuk solat fardu zuhur dengan lafaz niat usalli fardu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dihimpunkan solat asar kepadanya jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okay, kita pun solatlah 2 rakaat solat zuhur, kemudian bagi salam dan selesai. Okey, kemudian yang keempat adalah solat isyak, solat maghrib dan isyak jamak takhir dan qasar. Okey, kita nak solat maghrib dalam waktu isyak. Jamak takhir kan, diakhirkan ke dalam waktu yang kedua. Maksudnya kalau maghrib dengan isyak, kita nak solat maghrib dalam waktu isyak. Okey, lafaz niatnya usalli fardal isya raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghrib jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat dihimpunkan kepada maghrib jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Awak pun solatlah solat qasar ataupun solat dipendekkan solat fardu isyak jadi 2 rakaat. Dah selesai 2 rakaat dan awak bagi salam, kemudian awak pun terus bangun nak solat maghrib pula. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Okey, still lagi 3 rakaat tak boleh nak dipendekkan sebab dia solat maghrib. Okey, fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan solat isyak kepadanya jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, ini adalah 4 cara jamak dan qasar. Okey, sama ada nak lakukan jamak takhir ataupun jamak takdim. Okey, jamak takhir itu solat di waktu yang kedua, solat di waktu asar ataupun di waktu isyak. Jamak takdim solat di waktu maghrib ataupun zuhur. Okey, itu jamak takdim. Dan qasar pendekkan solat fardu yang ada 4 rakaat sahaja, yang boleh dipendekkan jadi 2 rakaat. Okey. Selesai. Kemudian okey, hikmah solat jamak dan qasar. Okey, apa hikmah daripada Allah bagi keringanan, Allah bagi kalau tu dia biasa panggil rukhsah ataupun keringanan lah, kemudahan yang Allah bagi pada kita berkaitan dengan solat jamak dan qasar ini. Okey, yang pertama, menunjukkan agama Islam itu mudah. Bukanlah susah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi solat jamak dan qasar ini untuk memudahkan umatnya, untuk memudahkan kita. Okay? Sebab Islam itu adalah agama yang mudah, bukannya agama yang
menyusahkan. Okey, yang kedua, solat wajib ditunaikan walaupun dalam keadaan bermusafir. Okey, hikmah solat jamak dan qasar ni adalah nak bagi tahu kita bahawasanya solat itu wajib ditunaikan dalam apa sahaja keadaan sekalipun walaupun dalam keadaan bermusafir. Okey, kemudian yang ketiga, mengingatkan orang Islam itu sentiasa bersyukur. Okey, nak syukur dengan apa anugerah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita dalam keadaan rushing, dalam keadaan dalam perjalanan nak pergi ke suatu tempat atas urusan-urusan yang tertentu, dan Allah benarkan kita untuk, maksudnya tinggalkan satu waktu solat, tetapi bukan tinggal saja-saja, boleh dibuat dalam waktu yang lain. Macam tu. So kita kena bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu kurniakan kepada kita. Okey, kemudian yang keempat, memudahkan orang Islam bersolat dalam apa jua keadaan sekalipun. Memudahkan orang Islam bersolat dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey. Kita rasanya dah selesai dah. Okey, kita dah tengok tadi berkaitan dengan tajuk solat jamak dan qasar. Kemudian Ustaz nak kongsikan antara bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh soalan yang mungkin akan ditanya dalam peperiksaan awak dalam UPKK. Okey, ni adalah bentuk-bentuk soalan. Contohlah, kita tak buat banyak lah. Antara contohnya dia ada dia ada soalan berbentuk pilihan jawapan alif ba jim dal ni. Okey, contoh daripada tajuk kita kali ni, solat jamak dan qasar ini, dia kata bulatkan pada jawapan yang betul. Okay, soalan satu, berikut adalah syarat solat jamak dan qasar kecuali. Bila ada kecuali ni maksudnya yang tak masuk dalam syarat solat qasar. Okey, yang pertama, musafir bertujuan baik. Okey, ada dalam syarat. Berniat dalam takbiratul ihram. Masih betul. Berimamkan orang yang solat sempurna. Betul ke salah ni? Okay, kita baca dal dulu. Jarak perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Okey, jarak perjalanan lebih 2 marhalah. So, dia kata soalan dia berikut adalah syarat solat qasar kecuali, maksudnya yang bukan syarat solat qasar. Okey. Jawapan dia adalah jim lah kan? Sebabnya kita tak boleh nak berimamkan dengan orang yang solat sempurna. Imam solat 4 rakaat, mana boleh kita, sebab kita nak ikut dia sebab kita nak solat 2 rakaat sahaja. Kita nak solat qasar, pendekkan solat tersebut. Okey, yang kedua, berikut adalah syarat solat jamak kecuali. Yang pertama, bermusafir. Okey, betul. Musafir bertujuan baik, berniat jamak dalam takbiratul ihram yang pertama, jarak perjalanan kurang daripada 2 marhalah. Okey. So dia kata kat sini soalan ni kecuali. So kecuali yang bukan syarat solat jamak adalah jarak perjalanan kurang daripada 2 marhalah. Okey, itu jawapan yang tepatlah. Okey. Kemudian, okey, dia ada lagi soalan yang berbentuk betul dan salah macam ni. Okey, tanda pada pernyataan yang betul dan salah, dan tanda salah pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, yang pertama, menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu ialah syarat bagi solat jamak. Okey, menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu ialah syarat solat jamak. Okey,
Betul lah kan, solat jamak tu adalah menghimpunkan dua solat fardu. Okey, kemudian yang kedua, solat maghrib boleh dikosarkan. Kita dah bincang tadi, solat yang boleh dikosarkan adalah solat yang 4 rakaat. So, solat maghrib ada 3 rakaat, maka dia tak boleh nak dikosarkan. So, jawapan dia salah. Okey. Yang ketiga, di antara dua solat jamak Zuhur dan Asar boleh dipisahkan dengan jarak yang terlalu lama. Boleh ke tak boleh? Tak boleh Tak boleh dipisahkan dengan jarak yang terlalu lama. Kena berturut-turut. Selesai sahaja solat Zuhur, habis je bagi salam, kemudian bangun terus untuk solat Asar. Jangan ada yang pergi mengopi ke selepas solat Zuhur tu, pergi mengetih ke, makan tengah hari dulu ke, lepas makan tengah hari baru dia sambung solat Asar. Okey. So jawapan kat sini salah. Okey. Seterusnya yang keempat, solat maghrib boleh dijamakkan. Solat maghrib boleh dijamakkan. Okey, jawapan dia betul lah, boleh dijamakkan dengan solat isyak. Yang kelima, solat subuh boleh dijamakkan. Okey, solat subuh adakah kita sebut tadi? Okey, tak ada kan? Okey, solat subuh tak boleh dijamakkan. Maksudnya tak boleh dihimpunkan. Nak himpunkan dengan apa? Solat subuh dengan isyak ke? Nak himpunkan solat subuh dengan zuhur ke? Tak boleh. Sebab dia masa yang spesifik dah untuk solat subuh, kemudian tak perlu nak dihimpunkan dengan solat-solat yang lain. Okey. So jawapan dia salah. Okey, next. Kita tengok ni contoh soalan yang terakhir. Okey. Contoh soalannya, tulis jawapan berdasarkan kenyataan di bawah. Okey, solat yang boleh dikosarkan. Okey, solat yang boleh dikosarkan. Solat apa tadi? Solat yang boleh dikosarkan. Okey, yang pertama, contoh solat Zuhur. Okey, solat Zuhur. Kemudian yang kedua, jawapan yang kedua, solat Asar. Okey, boleh dikosarkan. Maksudnya solat yang boleh dipendekkan. Ataupun awak nak jawab lagi satu lagi solat, iaitu solat isyak. Okey, ni antara jawapan dia lah. Kemudian yang kedua, solat yang boleh dijamakkan. Solat apa yang boleh dijamakkan? Contoh kat sini awak nak bagi dekat atas contoh dah jawab Zuhur dengan Asar, maka kat sini awak pun jawab boleh dijamakkan. Solat apa? Solat Maghrib. Okay, solat Maghrib dan solat Isyak. Kalau nak jawab Asar dengan Zuhur pun betul juga. Okey. Okey, kemudian syarat solat qasar. Syarat solat qasar apa? Okey, dia minta dua. Okey, jarak okey, apa tadi? Bermusafir melebihi 2 marhalah. Okey. Kemudian yang kedua apa lagi? Syarat solat qasar. Bermusafir bertujuan baik. Okey. Oh, hilang. Okey.
dah hilang dah. Kemudian soalan yang keempat ni, usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Tuliskan erti lafaz niat berikut. Okey. Kita pun tulislah sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, maka dengan itulah antara data nota, penerangan dan contoh-contoh soalan yang kita boleh tengok, yang saya boleh kongsikan. Semoga video ni dapat memberi manfaat untuk kita semua, untuk diri saya sendiri dan untuk pelajar-pelajar sekalian. Kita jumpa di lain video. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.